Secara ringkasnya, penulis menyatakan bahawa dalam kita nak membangunkan orientasi pasaran ini, kita kena bergerak secara aktif dalam pasaran dengan memberi respon yang bagus, yang bentuk solusi kepada keperluan pelanggan dan pengguna. Lalu penulis menyatakan bahawa apakah yang mahu diukur dalam orientasi pasaran yang berkaitan dengan persaingan. Penulis menyatakan bahawa ada 7 perkara utama dan penulis memberikan 27 persoalan. Persoalan-soalan je saya memberikan soalan, ada 7 persoalan. Tapi secara ringkasnya kita menyatakan bahawa kalau ikut meta kategori pun kita boleh tahu dah. Pertamanya penulis menyatakan bahawa dari sudut market oriented ni, market orientasi culture, budaya. Budaya ni kita kena faham, market kita ni budaya dia macam mana. Keduanya boleh menyatakan bahawa kita sebagai peniaga, sebagai usahawan, kita kena sentiasa mendapatkan maklumat-maklumat terkini daripada pasaran. Kita kena sentiasa memberikan responsif, memberikan satu tindak balas yang positif kepada apa sahaja yang berlaku dalam pasaran. Kita kena meletakkan proaktif kita dalam market orientation ni supaya kita boleh menjangka dan meletakkan awal apa sahaja perubahan dalam pasaran. Dan pun yang katakan kita kena sentiasa berjaga-jaga dengan market turbulence ni, gelora market, pergolakan dalam market itu. Dan juga kita kena tengok juga pergolakan dalam teknologi, dan juga kita kena fokus jugalah pada kecenderungan-kecenderungan dari sudut persaingan. Contohnya persaingan pasaran kita ini mungkin tiba-tiba akan masuk player-player baru dengan ramai, dengan ada tiba-tiba player hilang. Perkara itu juga bagi penulis kita kena fokus, kena perasan jugalah. So penulis memberikan kita awareness, kesedaran sebagai bisnes kecil. Macam ni sebenarnya pemasaran. Pasaran kita ni bila kita masuk, dia bukannya masuk macam letak buka booth menjual macam tu saja. Kita kena letakkan awareness, kena letak kesedaran dalam diri kita untuk kita melihat kepada perubahan-perubahan yang ada. Contohnya dalam masa setahun, bulan Januari, apakah yang berlaku, Februari, Mac, April, bulan puasa, bulan raya, bulan raya Cina, raya Christmas lah, Deepavali ke, cuti ke, tiba-tiba dekat pilihan raya, selepas pilihan raya, semua itu adalah akan berlaku perubahan-perubahan dalam pergerakan pasaran akibat ada gangguan-gangguan daripada situasi-situasi yang menyebabkan pasaran terpaksa bertindak balas. Sebagai contoh sekarang ni kan pasaran tengah bertindak balas dengan telur, pasaran tengah bertindak balas dengan ayam. Bila diumumkan harga ayam dah mula tiada harga yang diapungkan, tiada bantuan subsidi, pasaran akan menerima perubahan itu dan akan respon. Kita sebagai peniaga kita kena tengoklah keadaan macam mana telur, macam mana ayam, macam mana dan isu-isu beras kan. Tiba-tiba beras tempatan hilang dalam pasaran, tak boleh mana pergi beras tempatan, tiba banyak pula beras import. Itu juga sesuatu yang memberikan satu perubahan dalam pasaran yang kita kena tengok dan kita kena pantau, dan kita kena tengoklah perubahan-perubahan yang apakah efek yang akan berlaku pada bisnes kita sendiri. Dan juga sebab itu penulis memberikan satu ulasan yang begitu menarik. Dia kata kalau kita nak membina satu strategi advantage lagi, kita kena bina dia, kita kena pertahankan dia. Cara nak pertahankan untuk kita terus bersaing ini, penulis memberikan beberapa cara yang biasa dibawa oleh syarikat-syarikat besar. Yang pertama ialah syarikat besar ni dia sentiasa nak jaga kualiti. Dan jika membuat R&D, kalau kita syarikat kecil, kita buatlah R&D kecil-kecilan kita. Yang penting kualiti sistem yang kita buat itu dapat memberikan kepuasan pada pelanggan-pelanggan customer kita lah. Yang kedua,